Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan ulang kaji bab 11 ya, iaitu daya dan gerakan. Okey, hari tu cikgu ada bagi live worksheet ya. Tentang soalan-soalan tentang bab 11. Okey, jadi cikgu akan ajarlah macam mana cara nak jawab soalan tu, sebab ada yang PM cikgu tanya. Jadi cikgu harap video ni dapat sedikit sebanyak membantu pelajar-pelajar untuk menjawab soalan ya. Okey, cikgu ada bagi latihan live worksheet Okey, latihan live worksheet tu sebenarnya klik je link yang cikgu bagi tu dekat phone ke, dekat laptop ke, dekat mana-mana tablet ke. Klik je link tu dan isi tempat kosong jawapan-jawapan dia tu ya. Kalau tak dapat boleh salinlah jawapan dalam kertas dan snap bagi kat cikgu ya. So hari ni cikgu akan bincangkan sedikitlah tentang latihan live worksheet, iaitu cikgu akan bincangkan soalan daripada soalan 1 sehingga soalan 3 sahaja dulu ya untuk hari ini. Semoga apa yang cikgu ajar ni dapat lepas ni pelajar dapat buatlah Okey, had laju adalah, ini adalah live worksheet, boleh isi jawapan ya. Kadar perubahan, apa maksud had laju? Kadar perubahan sesaran, ataupun kita boleh buat kadar perubahan jarak dalam arah gerakan tertentu. Okey, so unit dia adalah ms. Okey, so unit dia apa? ms negatif 1 Okey, so unit dia adalah ms negatif 1 Okey, laju pula Okey, laju pula adalah kadar perubahan jarak ataupun perubahan jarak per unit masa Okey, so unit dia pun unit SI Unit SI dia adalah sama juga ms negatif 1. ms negatif 1 ya. Okey, pecutan. Apa maksud pecutan? Okey, pecutan adalah kadar perubahan had laju Okey, so unit SI dia adalah unit SI dia adalah kena ingat ms negatif 2. Okey, terangkan perbezaan antara jarak dengan sesaran. Okey. So, apa perbezaan antara jarak dan sesaran? Okey, tulis Jarak ialah jumlah panjang lintasan suatu objek, manakala sesaran ialah jarak lintasan terpendek menyambungkan dua lokasi.
lokasi dalam satu arah tertentu. Dalam satu arah tertentu. So, jumlah jarak adalah jumlah panjang lintasan satu objek. Manakala, okey, sesaran jarak ialah jumlah panjang lintasan suatu objek. Sesaran adalah jarak lintasan terpendek menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Okey, next. Okey, yang ini macam mana kita nak kira jarak dia? Okey, so untuk 2B ni, jarak dia adalah, okey, jarak dia adalah ini 100 meter tambah 200 meter. So, 300 meter. Okey, sesaran dia, ni. Apa maksud sesaran? Jarak lintasan terpendek. Ni dia. Jarak dia, maksudnya dia boleh shortcut terus. So, sesaran dia 400 meter. Ya. Okey, berapakah had laju bagi sebuah kereta yang dipandu sejauh 550 km? So, senang saja. Had laju sama dengan 550 km bahagi dengan 6 jam. So, kita akan dapat 91.67 km per hour kilometer per jam. Berapakah tempoh masa yang diambil untuk sebuah kereta bergerak sejauh 135 km pada had laju 90 km per jam? Okey, jadi senang saja. Apa kita buat? Had laju, okey, sama dengan jarak yang dilalui. Okey, bahagi dengan masa yang diambil. Okey, so jawapan dia adalah, okey, jarak had laju kita dah tahu 90 km. Jarak dia 135 km tapi masa kita tak tahu. So, kita boleh buat cara matematik 90x sama dengan 135. So, x sama dengan 1.5 jam iaitu 135 bahagi dengan 90 ataupun 1 jam 30 minit. Last kali untuk perbincangan hari ni last kali adalah Ali memandu keretanya dengan perlahan pada had laju 40 km per jam sebelum dia meningkatkan kelajuannya pada 80 km per jam. Okey, sekiranya tempoh masa yang diambil ialah 30 minit, berapakah pecutan kereta Ali? Okey, jadi sebenarnya dia mula-mula dia pandu had laju dia adalah 40 km per jam kan. Okey, lepas tu had laju dia bertambah kepada 80 km per jam Okey, jadi sekiranya tempoh masa yang diambil adalah 30 minit, berapakah pecutan kereta Ali? So, apa maklumat kita dapat daripada soalan ni? Maklumat yang pertama kita dapat adalah had laju awal Ali. Okey, had laju awal Ali adalah berapa? 40 km per jam kan? Okey, lepas tu maklumat yang kedua kita dapat adalah had laju akhir Ali adalah 80 km per jam. Okey, lepas tu masa yang diambil. Masa yang diambil oleh Ali. Okey, ni masa yang diambil tadi dalam soalan adalah 30 minit. Okey. So, pecutan dia adalah had laju akhir tolak dengan had laju awal kan? Okey, had laju akhir dengan had laju awal biasanya unit -1. Tapi unit dia kat sini bukan -1. Unit dia adalah
kilometer per jam. So tu satu maklumat lagi ya. So sama dengan okey, so hak laju akhir dia 80 tolak dengan 40 ya. Kilometer per jam ni bahagi dengan okey, ini semua ni adalah kilometer per jam kan. Bahagi dengan berapa tu? 30 minit. So kalau 30 minit tukar kepada jam 0.5 jam kan. Jadi diorang akan dapat berapa? 40 bahagi 0.5. 40 km per jam bahagi dengan 0.5 jam. So korang akan dapat bagi 80 km. That's why kilometer tu jam. J dah ada 1, negatif 1 ke atas. Dia kilometer per jam. Bawah pun ada jam. That's why kilometer jam negatif 2. Okey, itu saja. Nanti kita sambung. Recap sikit ya. Okey, apakah maksud jarak dan sesaran? Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan satu objek ya. Ini jarak ni. Ini adalah jarak ya. Okey, L shape ni dia bergerak jarak yang jauh. Panjang ya, iaitu 80 tambah 80 meter, iaitu 160 meter. Okey, sesaran ni adalah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam arah tertentu. So kalau kita tengok sini, dia menyambungkan dua titik dalam arah tertentu, iaitu arah barat laut. Dan kita boleh kira dengan cara matematik lah, macam mana nak kira jarak hipotenus ni kan. Itu adalah sesaran, jarak lintasan terpendek. Sesaran ni dia adalah satu lintasan yang pendek lah, lintasan yang pendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu ya. Okey, jadi laju tengok, nak kira laju senang saja, jarak bahagi masa. Contoh kita nak tahu peserta ni pada kedudukan A berapa laju dia. So jarak ni 10 meter bahagi je lah 2 ya. Lepas tu pelari ni telah berada di kedudukan B. Okey, berapakah laju dia? So 50 meter bahagilah dengan 6. Kalau cikgu nak laju purata pula, okey, ambil keseluruhan jarak ni 100 meter bahagi dengan 10 saat masa yang diambil ya. Itu kita panggil laju purata. So boleh kira lah macam ni kan. Kalau kita nak tahu laju purata A dia tadi 10 bahagi 2. Kalau nak tahu kedudukan B pula sini 50 bahagi 6. Jadi unit dia 8.33 ms negatif 1. So unit untuk laju adalah ms negatif 1. Okey, apa maksud had laju pula? Had laju ditakdirkan sebagai kadar perubahan sesaran ya, ataupun kita kata kadar perubahan jarak juga. Kadar perubahan jarak dalam arah gerakan tertentu. So dia ada arah gerakan tertentu lah. Kalau laju ni perubahan jarak kan. Tadi laju pun maksud laju. Laju adalah perubahan jarak perubahan jarak ni per unit masa. Nampak jarak dia berubah-ubah kan, per unit masa. Tapi kalau had laju ni adalah kadar perubahan sesaran ataupun kadar perubahan jarak dalam gerakan tertentu. Jadi kalau laju tadi jarak bahagi masa, so kalau had laju sesaran bahagi masa. Okey, contoh ya, unit dia sama, tapi macam mana kita nak kira had laju kereta ni? Nampak had laju ni kereta ni bergerak ke arah timur sejauh 12 meter. So kalau cikgu tanya had laju kereta yang dikira dari titik O ke A. Okay, so dari titik O ke A. So senang saja, iaitu berapa? 4 meter bahagi dengan 4 meter bahagi dengan 2. Kalau kita nak tahu had laju kereta dari titik A ke B. Okay, dari titik A ke B. Okay, kita kena tahu jarak dia berapa. So tolaklah 8 meter tolak 4 meter. Dapat jarak dia bahagi dengan 2 saat ya. Okey, kalau kita nak tahu had laju kereta dari O ke C pula, dari O ke C. So jarak dia berapa? 12 meter. So berapa saat dia? So tambahlah semua masa-masa ni. So 6 saat. So 12 meter bahagi dengan 6. So tanda positif dan negatif pada nilai had laju mewakili arah gerakan ya. So kalau kereta bergerak ke arah timur, had laju ditulis dengan tanda positif. So nampak kereta ni kalau bergerak ke arah kanan sana timur so dia positif.
Tapi kalau dia berpatah balik, had laju dia dia macam ghostan balik ke, dia reverse balik, kita tandakan dia dengan negatif ya. Okey, apa maksud pecutan? Pecutan pula suatu jasad atau objek yang mengalami perubahan had laju. Okey, macam kita mengayuh basikal lah, contoh macam ni kan. Mula-mula kita dalam keadaan pegun, tak bergerak. Lepas tu apabila basikal kita dikayuh, kita semakin laju. Jadi had laju akhir tolak dengan had laju awal bahagi dengan masa yang diambil. So macam ni tadi kan, basikal mula-mula dalam keadaan pegun, mula bergerak dengan had laju yang dinyatakan. So basikal tu dikayuh dengan had laju yang semakin bertambah. So ini kita panggil pecutan kan. Mula-mula kita tak memecut, lepas tu kita memecut. Lepas tu katalah kadang-kadang kita nampak ada anjing ke apa ke dekat depan, kita terkejut, so kita memperlahankan kayuhan. So itu kita panggil nyah pecutan ya. Jika brek basikal ditekan kan, so pergerakan basikal menjadi perlahan, had laju basikal pun akan berkurang. So keadaan ini menunjukkan basikal itu sedang mengalami nyah pecutan. So senang sahaja kalau tengok sini, berapakah pecutan dia? So had laju akhir tolak had laju awal. So had laju akhir dia berapa? 4. Tolak had laju awal dia 0 bahagi dengan 5 saat. Tapi unit pecutan ni adalah meter per saat per saat. Dia S negatif 2. So 2 kali. Selalunya laju dengan sesaran tadi meter per saat kan. Kalau pecutan meter per saat per saat. Okey. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan masalah-masalah dengan melibatkan rumus-rumus laju, laju purata, had laju dan pecutan. Okey, contoh satu ini, contohnya seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter dan dia telah mencatatkan masa 12.58 saat. So berapakah laju puratanya? So bahagi sajalah, senang saja kan. So laju purata unit dia ms negatif 1. Okey, tengok sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B. Okey, untuk soalan ini ya, sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B yang berjarak dalam masa 65 saat ya. Okey, so kita tengoklah dia bergerak ya dari A ke B 800 meter. Okey, 65 saat. Kemudian kereta tu berpatah balik. Sebab tu dia berpatah balik lah. Ke C ya, pada jarak 350 meter dengan masa 30 saat. So kalau ditanya berapakah laju kereta itu pada titik B, so senang saja pada titik B ya. Dia dah bergerak, kelajuan kereta itu pada titik B, titik terakhir tu adalah sepanjang 800 meter bahagi dengan 65 saat ya. Okey, jumlah sesaran yang dilalui kereta itu. Okey, ni yang kedua, soalan ni tanya jumlah sesaran yang dilalui kereta itu ya. Maksudnya jumlah jarak yang dilalui kereta itu adalah 800 meter. Okey. Tapi dia ada arah ya, maksudnya dia bergerak ke depan 800 meter, lepas tu dia patah balik. Jadi kita kena tolak lah, tolak 350, so kita dapat sesaran dia adalah 450 meter. So berapakah had laju kereta itu? Ingat ya, had laju adalah kadar perubahan sesaran ya. Jadi sesaran dia adalah 450 bahagi dengan okey, had laju bahagi dengan masa ya. Jadi masa dia dah terkumpul adalah dari tadi 65 saat tadi ya, campur dengan 30 saat. That's why masa yang dilalui sepanjang jarak dia tu, masa yang diambil ya sepanjang sesaran dia lah. Sepanjang sesaran dia, pergerakan dia tadi adalah sebanyak 95 saat ya. Okey. Berapakah pecutan Usain Bolt ya jika berlari dari keadaan pegun dan memecah had laju 10.44 di garisan penamat 100 meter. Okey, dalam tempoh 9.58 saat. Jadi kita nak tahu pecutan. Pecutan adalah had laju akhir tolak had laju awal. So had laju akhir dia 10.44, had laju awal dia kosong lah kan. Okey. So kita bahagi dengan masa yang diambil ya, untuk dia sampai ke penamat 100 meter. So itu jawapan dia. Okey, Syafiq berlari dari titik mula R ke S yang terletak pada jarak 100 meter utara dari R. Dia berlari pula ke arah T ya 150 meter pada arah timur dari S.
dia meneruskan lariannya ke arah U 100 meter pada arah selatan dari T. So hitung jumlah masa yang diambil ialah jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. Hitungkan jarak. So ni jarak dia tambah semua. 100 tambah 150 tambah 100 meter. So 350 meter. Okey, laju purata senanglah jumlah jarak yang diambil tadi bahagi dengan 60 saat. Sebab dia kata jumlah masa yang diambil olehnya untuk dia bergerak dari R ke U adalah 60 saat. Okey, sesaran pula. Okey, sesaran ni adalah yang terpendek lah. Contoh sekarang dia bergerak dari R ke S, S ke T, T ke U. So sesaran dia mestilah dari R ke U, lintasan terpendek. Jadi itu maksudnya 150 meter ke arah timur terus sampai U. Kan kalau tadi jarak adalah lintasan terpanjang kan antara dua titik. Tapi sesaran lintasan terpendek. So 150 meter ke arah timur Okey. So laju dia adalah sesaran dia tadi ni 150 meter ni sesaran dia. Okey ni sesaran dia 150 meter bahagi dengan masa yang diambil 60 saat lah. Sebab dia bergerak dari R ke S, S ke T, T ke U 60 saat jarak laluan terpanjang. So kalau untuk sesaran lintasan terpendek. So 150 meter jarak dia bahagi terus dengan 60 saat. So dia punya, ingat sesaran ni dia ada macam gerakan dia ke arah mana. So dia bergerak ke arah timur